Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1122. Antara paparan utama. Hentikan intimidasi badan kehakiman. Jangan cuba kelirukan rakyat di mana data MySejahtera disimpan. Sukar nak bekerjasama semula dengan pembelot. Bagilah peluang rakyat bergembira seketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Presiden mengingatkan bahawa perkara 4.1 di dalam Memorandum Persefahaman di antara Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan menyatakan dengan jelas bahawa Kerajaan Persekutuan perlu memastikan terlaksana sepanjang masa kebebasan badan kehakiman. Justru Pakatan Harapan menyokong penuh kenyataan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat bahawa tomahan terhadap hakim dan badan kehakiman agak keterlaluan. Oleh itu, kami menggesa agar Kerajaan Persekutuan memastikan MOU ini terus terlaksana dengan menjamin bahawa agensi-agensi penguatkuasaan tidak melanggar perlembagaan persekutuan serta sentiasa menghormati prinsip kebebasan badan kehakiman, tegas Majlis Presiden Pakatan Harapan dalam kenyataan yang dikeluarkan bersama oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Keadilan, Muhammad Sabu Amanah, Anthony Lok Siufuk, DAP dan Datuk Seri Panglima Madis Tangau, APCO. Mereka berkata demikian susulan siasatan terhadap Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Selaras dengan pendirian Majlis Presiden Pakatan Harapan itu, Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata perbuatan tersebut amat berbahaya dan sebab itu Wakil Parti Amanah membuat laporan polis di semua negeri supaya siasatan dapat dijalankan. Katanya kepada pemberita selepas membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Johor Bahru Utara Khamis lalu, lapor Sinar Harian. Beliau mendakwa terdapat usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk menghina sistem kehakiman Malaysia. Adalah ironis bahawa seorang hakim yang berintegriti dan menjalankan tanggungjawabnya dengan baik telah dikaitkan dengan dakwaan melakukan salah laku dan menimbulkan keresahan orang ramai. Berikutan itu, Ahli Jawatankuasa Pimpinan Amanah Nasional Ustaz Rizwan Abu Bakar tampil membuat laporan polis. Kita telah buat laporan polis menuntut supaya dihentikan usaha menakut-nakutkan para hakim dan institusi kehakiman dan bagaimana siasatan terhadap hakim boleh dilakukan hanya dengan dakwaan daripada seorang blogger upahan yang tinggal dengan pelindungan suaka di luar negara, katanya dalam satu kenyataan. Pendirian pimpinan Pakatan Harapan itu seiring dengan kenyataan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam yang menyifatkan tindakan SPRM memulakan siasatan terhadap laporan berhubung dakwaan rasuah ke atas Hakim Muhammad Nazlan sebagai tidak berperlembagaan dan tidak pernah berlaku sebelum ini. Perkara 125/3A Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa jika seseorang hakim telah melakukan pelanggaran mana-mana peruntukan kod etika yang ditetapkan di bawah Fasal 3B tetapi Ketua Hakim Negara berpendapat bahawa pelanggaran itu tidak mewajarkan, hakim itu dirujukkan kepada tribunal yang dilantik di bawah Fasal 4, Ketua Hakim Negara boleh merujukkan hakim itu kepada satu badan yang ditubuhkan di bawah Undang-Undang Persekutuan untuk mengendalikan pelanggaran itu. Suhakam mempersoalkan motif SPRM melancarkan siasatan dan berpendapat cadangan siasatan SPRM akan menjadi duluan mengikat yang negatif dan berbahaya yang boleh menjejaskan badan kehakiman sebagai sebuah institusi dan sebagai salah satu tonggak kerajaan demokrasi. Sehubungan itu, Suhakam menyeru SPRM menghentikan semua siasatan terhadap Muhammad Nazlan serta-merta, tegas kenyataan itu. Sebelum itu, badan yang melindungi kepentingan profesion undang-undang dan kepentingan orang ramai iaitu Majlis Peguam Malaysia menyeru supaya tidak perlu ada double standard oleh pihak berkuasa dalam mendekati isu yang sama. Atas dasar ini, kami menuntut siasatan yang setara dijalankan oleh polis terhadap laporan yang dibuat oleh Datuk Nazlan mengenai dakwaan yang dibangkitkan dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Raja Petra Kamarudin di blognya Malaysia Today bertarikh 20 April 2022. Kata Presiden Majlis Peguam Malaysia Karen Chia Yilin pada Ahad 24 April.
Tidak dapat dinafikan bahawa tomahan terhadap Hakim Muhammad Nazlan ini adalah susulan keputusan beliau mensabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebagai bersalah pada 28 Julai 2020. Najib dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit selepas mahkamah mendapati beliau bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana 42 juta ringgit milik SRC International Sdn Bhd. Pada 8 Disember tahun lalu, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil bersama-sama Hakim Datuk Hazzanah Mihat dan Hakim Datuk Wazir Alamaidin Mira menolak rayuan Ahli Parlimen pekan itu dan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Najib kini sedang menunggu rayuan di Mahkamah Persekutuan untuk membatalkan keputusan Hakim Muhammad Nazlan itu. Adakah pihak berkuasa akan memulakan siasatan terhadap sumber tomahan terhadap Hakim Muhammad Nazlan setelah beberapa laporan polis dibuat atau terus krik-krik? Hentikan intimidasi Badan Kehakiman. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi amaran bahawa pengumpulan data dari aplikasi MySejahtera merupakan satu kompromi berbentuk penjajahan apabila ia dilakukan secara tidak telus dan didorong oleh laba dan keuntungan. Kebimbangan yang saya dan rakan-rakan utarakan sebelum ini di Parlimen berhubung jaminan oleh Menteri Kesihatan tentang pengurusan data aplikasi MySejahtera kini diperkukuh tatkala pengerusi PAC juga mengakui terdapat kekeliruan tentang bagaimana data dikumpul sejak 2 tahun lalu. Laporan itu ternyata merobek keyakinan rakyat terhadap Menteri Bertanggungjawab. Namun, kini yang menjadi persoalan adalah status data-data peribadi pengguna, keselamatan negara dan juga reputasi menteri tersebut. Demikian kenyataan paling keras Anwar berhubung aplikasi MySejahtera pada Khamis 28 April 2022. Beliau menyandarkan kenyataannya kepada siasatan yang dijalankan PAC berserta dengan hasil siasatan dan kajiannya sendiri yang membuktikan bahawa kerajaan bukan hanya tidak mempedulikan aspek ketelusan dan memilik negarakan aplikasi MySejahtera melalui pembangunan, tetapi kerajaan juga turut membenarkan individu-individu yang dekat dengan pundak kuasa untuk mengaut laba dan keuntungan. Kita sedia maklum bahawa aplikasi ini adalah langkah yang sangat diperlukan sebagai usaha dan upaya negara dalam mengekang perebakan wabak yang kini telah meragut lebih 35,500 nyawa dan ini melibatkan data pribadi lebih 38 juta warga. Yang lebih merunsingkan adalah data-data pribadi tersebut kini terdedah kepada entiti asing. Rakyat seolah-olah dikelirukan dengan jaminan menteri berkaitan server di mana data MySejahtera disimpan, dakwa ketua pembangkang itu. Anwar mengingatkan tanpa kontrak dan perjanjian yang jelas, jaminan menteri berkenaan iaitu Khairi Jamaluddin tentang perjanjian kerahsiaan tidak memberi sebarang makna yang munasabah. Apa yang mustahak sekarang adalah kerajaan mesti membuktikan bahawa data-data tersebut telah dan akan terus disimpan oleh server-server kerajaan sahaja, katanya. Beliau menyelar sikap kerajaan yang membenarkan pengumpulan data oleh organisasi atau kerajaan sendiri tanpa objektif yang jelas. Katanya ini hanya mendedahkan data-data tersebut untuk disalahguna dan membuktikan sikap sambil lewa di pihak pengumpul data. Saya kini menggesa menteri untuk membuktikan bahawa data-data pribadi rakyat Malaysia tidak terdedah kepada kepentingan dan tangan-tangan gelap sama ada di dalam maupun di luar negara. Pemerintah mesti melakukan sedaya upaya mereka untuk mengelakkan sebarang kecuaian dan dalam masa yang sama mesti mengukuhkan pendirian bahawa data-data tersebut milik rakyat dan bukan kerajaan. Kementerian Kesihatan KKM juga mesti membenarkan audit dan data forensik dijalankan. Saya juga berharap agar PAC terus menjalankan siasatan terperinci terhadap perkara ini, termasuk memanggil entiti-entiti swasta yang terlibat dalam pembangunan dan pengurusan data, termasuk pakar-pakar teknikal untuk menjejaki di manakah sebenarnya lokasi server yang menyimpan data-data pribadi rakyat Malaysia, ujarnya. Menurut Anwar, PAC juga mesti menyiasat mekanisme runding terus yang diguna pakai dalam membangunkan aplikasi MySejahtera agar kesan negatifnya dapat ditampan di masa hadapan. Sebagai negara yang pernah dijajah, kita mesti tidak harus berkompromi sama sekali terhadap sebarang bentuk penjajahan. Kerajaan mesti segera menghentikan pengumpulan data dari aplikasi MySejahtera sehingga mereka dapat memberikan jaminan ke atas tahap perlindungannya, tegas Anwar. Sejak awal lagi, Jom Channel telah membangkitkan aspek pelindungan pengguna MySejahtera daripada pandangan pelbagai pihak. Hakikatnya, di mana server atau pelayan ditempatkan tidak relevan kerana penyelenggaraan tetap boleh mendapat akses data yang dikumpulkan menerusi data replication atau replikasi data. Ini kerana dalam kerja penyelenggaraan, pengurusan pangkalan data atau sandaran pangkalan data mesti dilakukan.
Di sanalah data itu boleh dirombong untuk digunakan oleh entiti swasta yang telah diberi kebenaran dalam apa yang disebut sebagai runding terus itu. Mengapa Khairi begitu teruja untuk memberikan kerja penyelenggaraan MySejahtera kepada entiti swasta ini sehingga mengabaikan kebimbangan rakyat? Jangan ingat rakyat bodoh dan boleh dikelirukan dengan mudah. Pemimpin Pakatan Harapan berkata pihaknya tidak pernah menutup pintu untuk berunding dengan mana-mana parti pembangkang terutama dalam soal memperkuat blok itu untuk berdepan dengan pilihan raya umum ke-15. Dalam usaha melaksanakan kerjasama antara parti-parti pembangkang, Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berkata Pakatan Harapan tidak boleh sama sekali berpecah. Dari segi kerjasama dengan parti pembangkang lain, kita usaha merapatkan semua pihak. Itu satu proses yang masih berlanjutan. Contohnya di Parlimen apabila ada rang undang-undang anti lompat parti, kita jemput parti lain bersama-sama kita. Kita tak tutup peluang kerjasama dengan parti lain tapi kita ada parameter kita siapa yang boleh dirundingi. Yang penting jangan berlawan antara satu sama lain, katanya lapor media. Bagaimanapun, Anthony berkata agak sukar untuk bekerjasama dengan Bersatu selepas parti tersebut menggulingkan rakan dalam bahtera yang sama menerusi langkah Sheraton pada 23 Februari 2020. Bukan hanya Bersatu mengkhianati rakan sendiri yang telah membantunya untuk memenangi pilihan raya umum ke-14. Parti itu bersekongkol dengan Barisan Nasional yang pernah diwiritnya sebagai kleptokrasi. Kerana ketamakan pimpinan parti itu untuk menjunjung presidennya Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, kini Barisan Nasional kembali menguasai Putrajaya setelah beliau digulingkan. Pada 24 April lalu, Mahyadin berkata pihaknya bersedia berunding dengan mana-mana parti bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata kerjasama antara parti penting bagi memastikan saingan satu lawan satu dengan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-15 demi mengelakkan perpecahan undi. Kita bersedia dan mengamalkan sikap terbuka untuk mewujudkan kerjasama pada pilihan raya kerana ia penting bagi mengelakkan perpecahan undi seperti yang kita saksikan berlaku di Melaka dan Johor. Kita memang sudah mula tapi kita tak buat apa-apa pengumuman, masih pada peringkat awal. Namun dalam pertemuan awal pun sudah ada petanda agak memberangsangkan. Mereka ada persediaan untuk berbincang, cuma kita belum selesai lagi mengenai cara bagaimana hendak membentuk persefahaman untuk mengelakkan pertemuan, katanya seperti dipetik Berita Harian. Kenyataan Mahyadin ini bercanggah dengan pendirian pengarah pilihan raya PAS Pusat, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor, yang menegaskan bahawa partinya tidak akan menyertai kemah besar Pakatan Harapan. Menurut beliau, perkara tersebut sudah dibincangkan secara bersama antara parti-parti di dalam Perikatan Nasional. Naib Presiden Amanah, Datuk Mahfuz Omar menyambut baik kenyataan Sanusi itu menerusi ciapannya di Twitter. Alhamdulillah, elok sangat PAS tak sertai kemah besar. Jika tidak, busuk skemah macam plastik sampah lori tak mai ambil 2 minggu. Inilah ibarat PAS parti yang tidak boleh dipercayai. Bukan hanya PAS tidak boleh dipercayai, Bersatu juga menanggung sikap yang sama sebagai pembelot. Bagaimanapun, sebelum ini Presiden Amanah Muhammad Sabu menegaskan bahawa pendekatan kemah besar yang dianjurkan oleh Pakatan Harapan sama sekali tidak melibatkan penyatuan atau kerjasama dengan parti-parti yang berada di dalam kerajaan sama ada UMNO, Bersatu maupun PAS. Perlu ditegaskan bahawa golongan pengkhianat adalah mereka yang telah melompat untuk bersama Bersatu dan Perikatan Nasional atas sebab tawaran-tawaran yang dibuat pada ketika itu, katanya dalam satu kenyataan. Justru mainan kata-kata kemah besar bersama Bersatu yang sikapnya penuh dengan hipokrasi itu amat meresahkan penyokong Pakatan Harapan. Runding adalah satu daripada strategi perang. Namun dalam mana-mana rundingan, jangan sekali-kali terperangkap lalu dipatuk oleh ular pada lubang yang sama berkali-kali. Seorang yang didapati bersalah oleh 2 mahkamah di negara ini masih boleh keluar negara dan menikmati pelbagai kelebihan lain mengapa rakyat yang baru ingin bergembira berhari raya dengan keluarga mahu disusahkan dengan ancaman untuk ditahan. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Sepang Muhammad Hanifah Maidin dalam satu kenyataan mempersoalkan sama ada rakyat perlu diancam pada saat ini. Saya percaya pihak polis dengan hormat sudah tentu maklum dan sedar bahawa selama 2 tahun rakyat tidak dapat berhari raya di kampung halaman mereka kerana tekun mematuhi arahan pihak kerajaan akibat negara dilanda pandemik COVID-19. Kali ini paling kurang berilah peluang untuk rakyat ingin bergembira sedikit menyambut hari lebaran dengan para insan tersayang di kampung halaman masing-masing. Beliau berkata demikian merujuk kepada laporan media bahawa PDRM mengumumkan akan menahan para pengguna jalan raya yang dikesan memiliki waran tangkap lampau sepanjang Ops Selamat bermula 29 April hingga 8 Mei depan. Saya percaya seperti orang kata, anda tidak perlu untuk menjadi saintis roket untuk dengan mudah memahami ancaman untuk menahan para pengguna jalan raya yang memiliki waran tangkap yang tertunggak
oleh pihak polis tersebut akan ditafsir bagi menimbulkan ketakutan kepada sebahagian rakyat yang ingin balik ke kampung untuk bergembira dengan para insan tersayang. Perlukah ancaman tersebut apalagi di waktu ini? Soalnya, menurut beliau, isunya bukan kita menafikan tanggungjawab polis untuk melakukan tugas tersebut. Sebaliknya, isu di sini adalah kesesuaian waktu pengumuman itu. Sekali lagi, saya dengan rendah diri menyeru agar pihak polis menggunakan budi bicara mereka untuk tidak meneruskan ancaman untuk menahan para pengguna jalan raya yang mempunyai tunggakan waran tangkap. Carilah masa yang lebih sesuai selepas tamatnya Hari Raya Aidilfitri, tegasnya. Jom Channel melihat rakyat sebenarnya bukan ada banyak duit, walau ada di kalangan mereka yang telah mengeluarkan wang caruman sebanyak RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Menurut kenyataan Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin bahawa tenaga buruh Malaysia sedang pulih secara beransur-ansur sejak 2021 dan 2022. Katanya situasi ini disebabkan oleh pelonggaran sekatan sosioekonomi. Berikutan negara telah beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. Fasa peralihan ke endemik yang berkuat kuasa mulai 1 April 2022 telah membuka lebih banyak peluang di mana perniagaan dibenarkan beroperasi seperti mana pada waktu sebelum pandemik, manakala sempadan antarabangsa kembali dibuka. Bertepatan dengan persediaan menyambut bulan Ramadan dan perayaan Aidilfitri dijangka akan mendorong lebih banyak permintaan terhadap barang dan perkhidmatan. Perkembangan positif ini akan dapat menyumbang kepada pengambilan lebih ramai pekerja, pewujudan jawatan baharu dan seterusnya menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Justru pasaran buruh Malaysia dijangka dapat mempercepatkan momentum pemulihannya dalam masa terdekat berikutan prestasi ekonomi dilihat terus bertambah baik. Katanya dalam laporan statistik tenaga buruh tahunan Malaysia 2021 yang diterbitkan pada 27 April lalu. Mengulas lanjut, beliau berkata pembukaan semula lebih banyak aktiviti ekonomi dan sosial telah menggalakkan kumpulan yang tidak aktif untuk memasuki tenaga buruh, sama ada untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Justru kebanyakan mereka yang akan bekerja untuk Hari Raya bersama keluarga di kampung halaman adalah dalam kumpulan tenaga buruh Malaysia ini. Mereka bukan pengerusi atau ketua pegawai eksekutif GLC yang menjana pendapatan jutaan ringgit setahun. Seperti kata Hanifah, jika ada pihak yang telah pun jelas disabitkan bersalah oleh dua mahkamah pun masih boleh dibenarkan keluar negara dan itu tidak termasuk dia juga diberi pelbagai kenikmatan yang lain. Apa salahnya rakyat yang baru nak menikmati sedikit kegembiraan di hari Lebaran ini diberi peluang untuk bergembira seketika. My common sense prevail, ujar bekas timbalan Menteri Undang-Undang itu. Maksudnya, moga pihak penguatkuasa dapat bertindak dengan penuh hikmah. Selamat Hari Raya kepada semua termasuk abang-abang polis. Baik atau buruk, rakyat tetap memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.